wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 5.30 petang, sepanjang bulan Ramadan. Setiap jam 5.30 petang, kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Jadi di bulan Ramadan akan diawal setengah jam. Sebelum daripada ni, program Talaki Safinatun Najah hari Jumaat jam 6 petang. Jadi untuk sepanjang bulan Ramadan akan diawalkan setengah jam, akan bermula 5.30 petang sampailah kepada pukul 6.30 petang. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM, dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain, dan anda juga boleh mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan pembicaraan. Anda juga boleh dengar melalui My TV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi sebagaimana yang saya sebut minggu lepasnya, untuk minggu ini saya tangguh sementara pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Sebab saya nak pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan apabila bertembung satu-satu tuntutan, sama ada sunat dengan sunat, ataupun bertembung wajib dengan wajib, bertembung wajib dengan sunat, macam mana kau kita nak lakukan. Yang mana minggu lepas pembicaraan adalah berkaitan dengan sunat meniga ketika berwuduk. Jadi ketika berwuduk sunat meniga, tetapi ada situasi sunat meniga tadi ni disunatkan tinggal kerana bertembung dengan perkara sunat yang lain. Dan ada ketika sunat meniga ni wajib ditinggalkan apabila bertembung dengan kewajipan yang lain. Itu bicara berkaitan dengan sunat meniga ketika berwuduk. Begitu juga dengan perkara-perkara sunat yang lain, yang mana sunat tinggalkan meniga, sunat juga tinggal perkara sunat-sunat yang lain. Sebagai contoh, basuh pergelangan tangan, bersugi, berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung. Tu sunat tinggal. Ada situasi yang seumpama tu. Jadi apabila membicarakan berkaitan dengan situasi bertembung seumpama tu, jadi saya pun pergilah kepada permasalahan yang lain, yang mana memang banyak ketika satu-satu tuntutan syarak tu bertembung, kena pilih antara salah satu dua-dua. Ini yang insya-Allah saya nak bicara hari ni. Sebelum tu saya nak ulang sedikitlah hak pembicaraan yang terdahulu. Hak berkaitan dengan sunat meniga
Sunat meniga dalam situasi tertentu disunatkan meniga tu ditinggalkan. Sunat buat sekali-sekali sahaja. Mana contohnya? Sebab nak kerja solat berjemaah. Nak kerja solat berjemaah, kalau buat segala perkara yang disunat ketika berwuduk termasuk meniga, maka menyebabkan masuk dalam masjid, imam sudah memberi salam, menyebabkan kita sembahyang seorang diri. Maka ketika tu sunat kita kejar supaya dapat berjemaah, sebab fadilat berjemaah, pahala berjemaah lebih daripada pahala melakukan sunat ketika berwuduk. Itu contoh bertembung, ta'arud, bertembung berselisih antara sunat dengan sunat. Saya bicara pula minggu lepasnya, sedar daripada tidur pukul 7.15 pagi, subuh 7.20, syuruk 7.20. Sedar 7.15 pagi, dekat-dekat nak habis waktu subuh, syuruk 7.20. Maka segera masuk bilik air untuk berwuduk. Maka wajib ditinggalkan perkara-perkara yang disunat ketika berwuduk, termasuk wajib tinggal sunat meniga. Ada ni perkara sunat. Ada ketika hak sunat tu sunat jangan buat. Ni dak ni perkara sunat, hak sunat tu wajib kena tinggal. Buat dosa pula jadinya. Ni kena faham molek lah. Sebab apa? Sebab bertembung antara wajib dengan sunat. Kita rasanya tak payah nak belajar banyak. Bertembung wajib dengan sunat. Kita nak pilih hak mana? Kita nak pilih hak sunat ke hak wajib? Hak tu tak payah ngaji banyak. Memang kita kena pilih hak wajib. Pilih hak wajib, sunat tertinggal. Tapi kalau pilih hak sunat, hak wajib tertinggal. Jadi sunat dengan wajib, tak boleh nak bincang dah. Lepas tu macam mana hukum dia? Wajib kena pilih hak wajib. Wajib tinggal perkara sunat. Mana yang wajibnya? Kejar supaya dapat solat subuh dalam waktu subuh sebelum syuruk. Jadi untuk kejar kewajipan ni, perkara sunat ketika berwuduk diwajibkan kita tinggal. Tu. Dia dalam bab ni kena kita duduk tenang, kita ambil ilmu. Kita tenang, kita ambil ilmu. Tapi persoalan hak bertembung wajib dengan sunat tu, hak tu lebih mudah lah. Kalau yang kita nak fokus sikitnya, bertembung sunat dengan sunat, bertembung wajib dengan wajib. Kalau bertembung wajib dengan sunat, kalau kita masih lagi tertanya-tanya bertembung wajib dengan sunat, dah kita nak pilih hak mana? Tu pelik sikit lah kalau masih lagi tertanya-tanya nak pilih hak mana antara wajib dengan sunat ni. Jadi pelik lah waktunya. Sebab pastilah wajib kena pilih hak wajib. Wajib tinggal perkara sunat. Dan nanti saya akan pergi lagi lah berkaitan dengan contoh masalah-masalah bertembung, ta'arud, berselisih antara wajib dengan sunat. Ini pergi pada persoalan yang lain pula ni. Persoalan yang lain. Saya nak contohkan dahulu bertembung sunat dengan sunat. Saya tambah minggu lepasnya, perempuan bertembung, saya cerita minggu lepas kan, perempuan suri rumah, seorang di rumah, tidak ada anak yang boleh dijadikan sebagai makmum. Anak umur berapa boleh jadikan sebagai makmum ni? Anak yang mumayyiz. Anak yang mumayyiz sudah boleh ibu tadi jadikan anak mumayyiz tadi itu sebagai makmum. Balik lambat lagi.
Balik lambat lagi, mumayyiz ni 6-7 tahun mumayyiz dah. Balik tu paling-paling lewat umur 15. Tapi nak ceritanya, untuk anak tu sah menjadi makmum, anak yang mumayyiz. Sebab nak jadi makmum, orang yang sah sembahyang. Siapa yang sah sembahyang? Orang balik. Orang balik wajib sembahyang. Itu syarat wajib. Dan siapa yang sah sembahyang? Anak yang sudah mumayyiz. Yang pandai dah sembahyang, koda-koda dia. Kita pun ajak anak kita, ibu tadi anak perempuan lah. Anak perempuan dianya menjadi makmum. Maka ibu si rumah tadi dapat solat awal waktu, contoh minggu lepas solat asar, dan dapat berjemaah dengan anak yang sudah mumayyiz. Sidang pendengar maklumlah dak, mumayyiz ni yang boleh membezakan mana bersih, mana kotor, mana suci, mana najis. Boleh istinja sendiri, boleh makan minum sendiri. Mana kalau 3-4 tahun tu tak tahulah. Kalau 5-6 tahun tu rasanya mumayyiz dah kalau 6 tahun. Kalau 5 tahun tu mungkin tengok kepada kecerdikan budak tu sendirilah, wallahu a'lam lah. 6 tahun tu mumayyiz lah, 6 tahun tu. Kalau 3-4 tahun tu belum. Jadi yang saya contohkan minggu lepas, suri rumah ni dia tidak ada nak jadikan makmum. Jadi kalau di semayang asar awal-awal pukul 4.40, dia akan jadi asar tu seorang diri. Dia tak ada dapat kelebihan berjemaah. Dah kalau nak berjemaah dengan siapa? Berjemaah dengan suami lah. Saya contoh minggu lepas. Berjemaah dengan suami. Suami duduk tempat kerja lagi. Betul lah, suami duduk tempat kerja. Nanti pukul 5.30 dia akan keluar pejabat dia. Maknanya pukul 6 lebih itu, hak biasa-biasanya sampailah ke rumahnya pukul 6 suku ke 6.30 ke. Oh, kalau nak tunggu 6 suku 6.30 jadi lewat. Bila lewat, luput fadilat awal waktu. Tetapi yang nak dikejar sekarang ni fadilat berjemaah. Sebab dia bertembung antara dua ni, kena pilih satu antara dua. Nak semayang waktu, dapat fadilat awal waktu, tapi tak dapat fadilat berjemaah. Nak berjemaah dengan suami boleh. Pukul 6, pukul 6.30. Akan luput fadilat salat awal waktu, tapi dapat fadilat berjemaah. Jadi antara dua fadilat ni, fadilat awal waktu dengan fadilat berjemaah ni, mana yang lebih afdal? Yang lebih afdalnya fadilat berjemaah. Yang lebih afdal. Kalau suri rumah ni ambil keputusan nak solat waktu seorang diri, tak ada lah berdosa. Ni cerita fadilat ni, bukan cerita kewajipan. Ini cerita sunat bertemu dengan sunat. Tinggal mana-mana sunat, takkan berdosa. Tapi antara dua sunat, dua fadilat ni, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih untung? Itu cakap kapung tau. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih untung? Dua-dua ni untung belaka. Solat waktu untung. Solat berjemaah untung. Tapi antara dua keuntungan ni, mana yang lebih untung? Mana yang paling untung? Yang paling untungnya solat berjemaah dengan suami. Tapi tertinggal fadilat solat waktu. Tak, hak untung laginya berjemaah dengan suami. Hak paling untung. Tapi kalau disemayang seorang diri di awal waktu, untung dah awal waktu tu. Tak ada rugi dah, untung dah waktu. Tapi dia tidak pilih hak paling untung. Macam mana orang berniaga? Nak untung ke nak paling untung? Nak untung itu je. Kita nak hak paling untung lah. Untung sama untung, mana hak paling untung? Ni belum cerita lagi hak dalam kitab Minhajul Abidin.
Ni saya akan panjang sikit lah ni. Hari ni pula akhir hari Jumaat yang pertama lah Ramadan. Jadi saya asalnya nak cerita fadilat Ramadan. Tapi rasa-rasanya fadilat Ramadan ni sudah diulang-ulang tazkirahnya. Sudah diulang-ulang tazkirah. Jadi saya lebih fokus kepada pembicaraan hukum lah. Jadi fadilat Ramadan, apakah ganjaran Ramadan, apa yang perlu kita kejar di Ramadan, itu sentiasa diulang-ulang. Saya nak pergi pada hukum hakam. Tak apalah tu dalam kuliah-kuliah yang lain waktunya. Dalam kitab Minhajul Abidin, kata guru pada Imam Ghazali, Syekh Abu Bakar Al-Warraq, syaitan terkadang menipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Menipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Cuba ambil fokus molek. Kejut itu. Kebajikan. Tapi ditipu oleh syaitan. Sidang pendengar, kebajikan dalam kitab Minhaj ni, kebajikan serta dengan ilmu. Kalau kebajikan, ketaatan, ibadah yang tidak disertakan dengan ilmu, itu bukan kebajikan. Itu bukan ketaatan, itu bukan ibadah. Mana kebajikannya? Mana ketaatannya? Kebajikan, ketaatan dengan ilmu yang pertama-tama, ilmu mengenal Allah, mengenal Rasul. Ilmu untuk sah ke-6 rukun iman. Itu kebajikan. Mana kebajikannya? Wa amal ibadah, comel pekoh zahir, comel tasawuf hati. Itu kebajikan. Itu kebajikan. Pada ni, kalau buat itu bukan kebajikan. Tapi kebajikan hak dengan ilmu ni pun terkadang syaitan tipu daya. Mana contoh dalam kitab Minhaj? Contohnya, syaitan seru kepada mafdul, dipanggil yang kurang afdal. Afdal kurang, supaya meninggalkan yang fadil, yang lebih afdal. Tu kena tipu dari syaitan dah tu. Syaitan suruh buat hak mafdul, hak kurang afdal. Tapi afdal, tapi kurang afdal nak banding dengan fadilat yang lain. Syaitan suruh buat oning lah. Tapi oning mafdul, kurang afdal. Hak yang akan ditinggalkan untuk fadil, hak yang lebih afdal. Tak apa dah, buat oning pun tak apa dah, sebab fadilat dah. Tu Imam Ghazali kata, ambil daripada perkataan guru Imam Ghazali rahimahullah, Syekh Abu Bakar Al-Warraq, dia kata syaitan tipu dah. Kebajikan ni dengan ilmu ni. Bukan buat ibadah bermusim, datang ke masjid bermusim, belajar fardu ain tauhid, pekota tak peduli selama-lamanya. Tu bukan. Ini kebajikan yang sebenar. Ada ni. Dia syaitan. Contoh kita bicara bab semayang tadi. Syaitan tak boleh dah tipu kita. Jangan semayang lah, sibuk. Jangan semayang lah, kamu pening kepala. Jangan semayang. Tak ada. Tu tak lekat dah. Syaitan nak buat macam mana? Semayang tetap semayang. Semayang awal-awal. Seorang pun seorang lah kamu. Kamu boleh fadilat awal waktu. Tak sudah tunggulah suami kamu. Nak dapat fadilat berjemaah. Jadi semayang pukul 6. Tak comel semayang pukul 6 tu. Semayang awal-awal lah. Biarlah. Jadi semayang seorang pun. Nak kejar fadilat berjemaah. Semayang pukul 6 tak comel. Itu pun tertipu dah tu. Faham tak sedang pendengar? Sebab syaitan nak goda supaya jangan semayang, tak jadi. Syaitan nak goda biar semayang kita tu boleh fadilat, tapi jangan fadilat lebih. Jangan fadilat lebih. Mana fadilat lebih ni? Tinggallah berjemaah tu. Padahal berjemaah tu fadilat lebih. Faham? Tapi ni bukan dosa. Tapi syaitan ni tipu kita, bukan suruh dosa je, suruh kurang pahala. Kita semayang. Syaitan duduk duduk saru di hati kita. Duduk tarik waswas di hati, duduk tarik khusyuk di hati kita. Adakah menyebabkan kita berdosa, semayang batal? Tak. Tapi kenapa syaitan duduk tarik hati kita supaya fikir macam-macam benda?
Sebab syaitan nak tipu kita supaya pahala kita kurang. Jangan semayang, tak jadi dah. Dalam semayang, dia pun goda dengan macam-macam kena mikir. Kalau kita dok kosong pun, kita takkan batal semayang. Tambahan pula sekarang, kita solat berjemaah. Solat berjemaah ni, tak khusyuk sekalipun dah kita pekoh menyatakan boleh pahala seperti khusyuk sepenuhnya sembahyang seorang diri. Pada ni. Jadi dah berjemaah dah ni, dia pun fikir macam-macam perkara. Sebab tertib sembahyang, rakaat sembahyang turut tu imam je. Tu. Itu cara syaitan tipu daya anak Adam. Jangan sembahyang. Tak jadi dah. Jangan berjemaah. Istiqamah berjemaah. Dengan sembahyang, syaitan pun goda biar jadi pahala kurang. Tu syaitan. Bukan berdosa tapi pahala kurang. Cukup dah untuk syaitan ni. Pada ni. Jadi kita bicara sekarang ni fadilat dengan fadilat. Jadi kalau kita masih lagi nebeng nak pilih hak kurang afdal, maknanya kita termasuk tipu daya syaitan atau rupa kebajikan yang dingatakan dalam kitab Minhajul Abidin. Ada ni. Dok sekarang ni, kau nak semayang pukul 6 tunggu suami. Allah, tak sedap semayang lewat gitu. Dan nak semayang pukul 4:40 asar. Baru sedap. Tapi semayang seorang. Ya, seorang pun jangan waktu. Ni rugi. Sebab yang lebih afdalnya, kerja semayang berjemaah. Sidang pendengar jangan duk tanya pula. Macam mana kalau berjemaah pukul 4:40. Tu bukan bertembung. Tu boleh buat kedua-dua. Boleh solat waktu dan boleh berjemaah dengan suami contohnya, berjemaah dengan anak contohnya. Tu tak panggil ta'arud, tak panggil bertembung waktu. Tu boleh buat kedua-dua. Saya bicara sekarang ni bertembung. Macam bicara buat sunat wuduk tu lah. Jangan tinggal sunat wuduk. Tak tinggal sunat wuduk. Tapi bertembung. Kalau nak buat sunat wuduk menyebabkan kita tak sempat berjemaah dengan tu imam, kita jadi semayang seorang. Ada ni. Dah semayang seorang pun sah. Semayang seorang pun boleh pahala, betul. Tapi kita semayang seorang ni luput fadilat jemaah kerana kita nak dapat fadilat sunat-sunat ketika berwuduk. Tapi antara fadilat sunat wuduk, pahala dia, dengan fadilat berjemaah, tak boleh nak banding. Besar fadilat berjemaah, tinggal sunat wuduk tu. Ada ni. Kalau boleh buat sunat wuduk, boleh berjemaah, tu nak cerita tu. Waktu boleh buat kedua-dua. Ni saya bicara ni, kalau bertembung antara satu perkara sunat dengan satu persunat yang lain. Yang mana Alhamdulillah lah bulan Ramadan ni kuliah program Talaki Safinatun Najah ni sejam 5:30 sampai pukul 6:30. Mungkin saya akan panjang sikit lah bicara berkaitan dengan sunat contohnya lah. Tadi berjemaah dengan awal waktu. Kau nak pergi lagi lah, panjang kita. Kau nak pergi lagi ni, nak contoh-contoh laginya. Contoh sunat dengan sunat. Kita semayang sunat duha. Semayang sunat duha ni, yang pertama, sunat sembahyang 1/4 hari. Pukul 9, pukul 10. Semayang sunat duha tu sunat dah. Semayang sunat duha ni, waktu bila sunat kita buat? Afdal kita buat 1/4 hari. Pukul 9, 10. Dan sunat duha ni, sunat afdal kita semayang di masjid. Sebab kebanyakan semayang sunat ni afdal di rumah. Sallu ayyuhan nas bi buyutikum ilal maktubah. Semayang oleh kamu di rumah-rumah kamu malaikat semayang fardu. Rawatib qabliyah ke ba'diyah ke, afdal di rumah belaka daripada buat di masjid. Tanda ni, afdal di rumah dia buat masjid. Tapi kalau di rumah tak buat, buat masjid lah jadinya. Sekarang ni orang yang kuat. Dia qabliyah ba'diyah ni, buat di rumah pun dia rajin, buat di masjid pun dia rajin. Buat di rumah.
Kalau kita jenis lemah, kalau buat di rumah tak ada kerja, di masjid pun jadi buat. Buat di masjid lah. Tapi kalau orang ni orang yang kuat, ikhlas dia kuat, di rumah pun rawatib dia qabliyah sempurna, ba'diyah sempurna, maka afdal buat di rumah. Sebab kebanyakan sembahyang sunat ni afdal di rumah. Ada pun sembahyang sunat duha, sunat afdal buat di masjid. Dan ni. Jadi pukul 9.10 tu sembahyang sunat duha di masjid. Ni biasa orang yang mengikuti kuliah duha pukul 9 sampai 10.30. 10.30 dia pun bangun sembahyang sunat duha. Orang hok tahan air sembahyang lah. Biasanya tak tahan air sembahyang tu lah. Orang mai menyertai kuliah duha pukul 9 pagi tu, memang dia ada sembahyang masuk masjid kan. Tapi sembahyang tu kadang-kadang tak lekat. Dia batal wuduk tengah-tengah kuliah tu, dia batal dah wuduknya. Tapi bagi orang yang tahan air sembahyang, selesai kuliah 10.30, dia pun sembahyang sunat duha 1/4 hari, sembahyang sunat duha di masjid. Dia boleh 2 fadilat. Faham tak sidang pendengar? Dia boleh 2 fadilat. Macam mana kalau bertembung? Kena pilih antara 2. Macam mana? Kalau nak sembahyang di masjid, awal pagilah. Pukul 8 ke, sementara nak pergi pejabat, bolehlah berhenti masjid. Kalau nak sembahyang pukul 9.10 pagi, memang tak ada jalan nak keluar pejabat. Tadi nak keluar sekejap sibuk, kena sembahyang di tepi meja dia ke, ataupun dia masuk surau dia sekejap di pejabat dia ke, ada bilik tempat sembahyang ke. Jadi kalau nak pilih fadilat masjid, kena sembahyang masa perjalanan ke masjid, ke pejabat. Pejabat masuk 8.30, pukul 8 boleh berhenti masjid, main sunat duha. Boleh fadilat masjid tempat. Tapi tak boleh fadilat 1/4 hari pukul 9.10. Kalau nak ambil pukul 9.10, kena sembahyang di pejabat atau jadi masjid lah jadinya. Jadi antara 2 tu, nak pilih hak mana? Nak pilih hak mana? Sama ada pukul 8 pagi di masjid, perjalanan ke pejabat, atau pukul 9.10, 1/4 hari tapi di pejabat bukan masjid. Afdal pilih sembahyang duha di masjid pukul 8 pagi. Yang mana fadilah al-muta'alliqah, yang bergantung dengan tempat, lebih afdal daripada fadilah yang bergantung dengan masa. Tempat masjid duha, masa 1/4 hari tapi di pejabat. Pada ni. Tapi kalau dia tetap nak sembahyang duha di pejabat pukul 9.10, dia boleh fadilat waktu, tak boleh fadilat tempat. Tapi rugilah, sebab antara 2 fadilat yang dia terpaksa kena pilih, sebab bertembung antara 2 kena pilih mana satu, pilihlah yang lebih afdal, iaitu di masjid walaupun pukul 8 pagi. Kau nak sidang pendengar. Tapi kalaulah dia boleh main duha pukul 9.10 pagi di masjid, tak ada cerita lah tu. Tu tidak bertembung orang panggil. Tu dia antara contoh-contoh laginya. Dia banyak contoh kalau nak pergi pada fadilat-fadilat ni. Kita sembahyang di masjid. Kita sembahyang di masjid. Tak ramai jemaah dia. Masjid tak ramai jemaah dia. Tapi kalau pergi sembahyang di surau, surau tu memang orang ramai. Surau tu memang orang ramai. Surau tu orang ramai. Tapi dia bangunan surau, bukan bangunan masjid. Jadi nisbah dengan tempat, masjid dengan surau, memang lebih sembahyang di masjid di surau. Masjid pula, masjid jamek, masjid buat Jumaat dengan masjid tak buat Jumaat, memang lebih masjid jamek. Memang lebih masjid jamek. Ada ni. Sekarang ni
Semayang di masjid, jemaah dia tak beramai orang. Tapi orang ni bukan masjid ni surah. Jemaah dia ramai. Jemaah dia ramai. Mana afdal? Masjid lebih nisbah tepat. Surah lebih nisbah makmum ramai. Makmum ramai tu lebih. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Makana aksara fahuwa habbu ilallah." Barang yang ada ia barang lebih banyak, maka lebih dikasih kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ramai makmum lagi afdal daripada makmum yang sedikit. Jadi sekarang ni hak tu masjid, makmum tak ramai. Hak ni surah, tapi makmum ramai. Jadi masjid fadilah nisbah dengan tempat. Ramai fadilah nisbah dengan diri ibadat, diri semayang tu. Maka al-fadilatu al-muta'alliqatu bizatil ibad aula minal fadilati al-muta'alliqatu bimakaniha. Tu. Au zamaniha. Jadi fadilah yang berkait dengan diri ibadat. Mana? Berjemaah makmum ramai. Lebih afdal daripada fadilah yang bergantung dengan tempat, iaitu berjemaah di masjid tapi makmum tak ramai. Kalau masjid pun ramai, surah pun ramai, tak nak banding lah. Pergi masjid lah, sebab masjid fadilah nisbah dengan diri ibadat, makmum ramai. Fadilah nisbah dengan tempat, masjid. Tu banyak lagi contoh-contohnya. Antara fadilah ni, mana yang kita nak kejar, mana yang kita nak utamakan. Faham dah ni? Okey, sesal tu. Masa pun berjalan setengah jam dah, sekejap je. Tak habis minggu ni, minggu depan pula. Dah lah, saya pun begitulah. Apabila masuk bicara-bicara tambahan-tambahan ni, nak sekat jalan, tak boleh lah. Kena beri lebih sikit lah. Kena perici lebih sikit. Kemudian ada satu soalan ni, solat sunat duha dalam kenderaan boleh juga ke Ustaz? Semayang sunat boleh semayang atas kenderaan. Dia ada cara-cara lah, dia kena belajar lah. Macam mana cara semayang sunat atas kenderaan. Semayang sunat boleh semayang atas kenderaan. Faham tak ni? Sebab Nabi SAW pernah semayang sunat atas unta. Atas kenderaan dia panggil. Ada pun semayang fardu tidak boleh atas kenderaan. Saya nak pergi kepada wajib dengan wajib. Wajib dengan wajib. Bertemu wajib dengan wajib. Kita nak kata macam mana? Wajib dengan wajib, mana kau afdal pilih hak mana wajib? Ayat tu tak kena. Pandai ni sedang mendengar. Sunat dengan sunat, mana lebih afdal? Boleh. Sebab sunat pun fadilat. Sunat ni pun fadilat. Tapi mana lebih fadilat? Kalau wajib dengan wajib, kita ada guna ayat tu. Mana afdal pilih wajib dengan wajib. Ada. Ada guna ayat tu. Sama telah nanti pula saya akan pergi pula wajib dengan sunat. Wajib dengan sunat, mana afdal? Dah cakap afdal, sebab tu wajib dengan sunat. Tengok tu kemudian. Mana afdal bila bertembung dua perkara ibadat. Mana afdal ni? Hak sunat dengan hak sunat. Hak sunat pun fadilah. Satu sunat lagi pun fadilah. Antara dua fadilah, mana lebih afdal? Baru boleh cakap gitu. Adapun bertembung wajib dengan wajib. Macam mana? Manakah yang wajib kita kena pilih? Dia kena jawab, kena kata gitu. Sunat dengan sunat, mana yang lebih afdal kita pilih? Ada ni? Mana yang afdal kita pilih? Tapi kalau kita pilih yang tidak afdal pun, yang mafdul pun, boleh fadilat juga. Tapi mafdul lah, kuranglah fadilat dia. Bukan berdosa pun. Bukan kata antara dua fadilat ni pilih mana satu. Tinggal dua-dua pun tak berdosa, sebab benda sunat. Tinggal dua-dua pun. Mana duha nak semayang mana ni? Semayang masjid pukul 8 pagi. Semayang di pejabat pukul 9, 10. Mana pilih hak mana? Akhirnya dua-dua pun tak buat.
Dah berdosa ke tak? Ditinggal 2 pegawai fadilah dengan bahu ditinggal sembahyang sunat duha. Itu pokok dia. Berdosa, faham dah sunat. Jadi kalau sunat dengan sunat, dipilih mana-mana pun tetap boleh pahala sunat. Tapi mana yang lebih afdal, mana yang fadil yang lebih, mana yang mafdul yang kurang lebih. Adapun bertembung wajib dengan wajib, manakah yang wajib dia kena pilih? Antara dua wajib ni, manakah yang wajib dia kena pilih? Bukan mana hak afdal dipilih, tak. Wajib dengan wajib tak ada perkataan afdal. Wajib dengan wajib tak ada perkataan afdal. Wajib dengan wajib ni, manakah yang wajib kita pilih? Macam mana sidang pendengar? Boleh teruk dah tu. Takut petang-petang ni campur dengan Allah letihnya lah petang-petang ni. Tak apalah. Kita boleh cari ilmu. Sambil-sambil kalau suruh rumah kau, siap-siap untuk persiapan berbuka puasa. Kalau orang lelaki pula, ikutilah hak umpama program pengajian agama gini ni. Hari Jumaat ni kan, bukan pergi main kebun, bukan pergi main tanah. Duk sibuk main tanah ni. Ni bicara hak dalam pengajian agama ni. Wajib dengan wajib. Antara contoh dalam kitab Fathul Mu'in, wajib dengan wajib ni dalam kitab Fathul Mu'in dicontohkan dengan, ini tak berlaku lah, tapi contoh kitab. Dia ada apa masalah tak tahulah. Dia terlewat dah nak kerja wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Ada ni. Waktu wukuf di Arafah, gelincir matahari lah. 9 Zulhijjah. Sampailah kepada keluar pajar hari raya. Keluar pajar 10 Zulhijjah. Hari raya lah. Hari Nahar. Jadi, wukuf di Arafah bermula daripada gelincir matahari 9 Zulhijjah. Maghrib lah, maghrib. Sampailah kepada keluar pajar subuh 10 Zulhijjah, hari Nahar, hari raya haji, hari raya korban. Tiba dah tahulah macam mana. Ini contoh kitab ni sidang pendengar. Contoh kitab ni, dia naik kenderaan lah. Naik kalau dulu naik unta, naik gitu kalau dulu. Naik atas kenderaan. Pada ni. Ada komen lalu dah tu. Ya, duduk dapur ni. Tak apalah duduk dapur pun. Dengar dulu, catat tak dapat. Nak catat, buka dalam FB, Money FM, masih lagi ada, boleh ulang dengar. Jadi dia ni, maknanya, tengah malam dah ni. Dia tengah kejar dengan kenderaan dia ni. Kenderaan kalau dulu unta lah. Sekarang tak kira apa pun. Yang mana kalau dia berhenti je untuk solat isyak. Lepas tu takdirnya, isyak tak semayang lagi. Fardu takdir. Isyak tak semayang lagi. Apa punca kita tak tahu cara sini apa punca. Padahal kita nak kepada masalah je. Mungkin tak berlaku dah masalah ni. Jadi makna sekarang ni, kalau dia berhenti untuk semayang isyak atas tanah, ditangguh sekejap perjalanan, sampai di padang Arafah, dah habis dah. Habis dah waktu untuk wukuf di Arafah. Pada ni. Tapi kalau dia betul-betul nak kejar pada Arafah sebelum subuh hari 10 Zulhijjah, isyak macam mana? Ni. Jadi nampak di sini sedang pendengar bertembung dua kewajipan. Satu kewajipan kejar biar sempat wukuf dalam waktu dia. Gelincir matahari sampai terbit matahari hari raya haji. Satu kewajipannya kena tunaikan solat isyak dalam waktu isyak sebelum masuk waktu subuh. Nampak dah situ? Kalau gitu semayang isyak atas kenderaan lah. Tidak boleh sama sekali semayang fardu atas kenderaan. Semayang sunat je boleh semayang atas kenderaan. Pada sidang pendengar, semayang fardu atas kenderaan ni
Boleh kenderaan mana? Kenderaan yang mana kita buka pintu tak boleh nak sembahyang luar. Kenderaan mana? Kita buka pintu, kita tak boleh sembahyang luar. Kita tak boleh sembahyang luar. Kenderaan mana buka pintu tak sembahyang luar? Kenderaan mana? Ada orang komen dia tu, kapal terbang. Betul lah. Buka pintu boleh sembahyang luar. Satu lagi komen tu betul. Buk kapal laut boleh. Kita keluar daripada buk kapal laut tersembahyang luar. Main mana? Main atas air. Tu. Atau boleh sembahyang atas kenderaan. Sebab apa? Sebab kenderaan tu tak boleh nak keluar. Dah kapal terbang mana boleh buka pintu? Mana boleh buka pintu? Kapal laut, kapal laut boleh lah terjun sungai, terjun laut. Pada ni. Jadi sekarang ni boleh tak disemayang atas atas unta mai isyak tu? Tak. Dekat tu nak berhenti mai isyak ni gendala ni dekat nak subuh dah ni. Nak sampai padang Arafah ni dah tak ada kejar. Kereta ada apa? Kereta tak boleh semayang luar. Buka pintu kereta tak boleh semayang tanah. Kereta dah masuk. Dah semayang kat fardu atas kereta. Dia wajib kena turun tanah. Wajib kena sampai tepi jalan. Kereta dah masuk. Kereta dah masuk. Jadi kita nak pokok ni. Jadi sekarang ni dua kewajipan. Yang pertama, kejar supaya sempat wukuf daripada Arafah dalam waktu dia. Kewajipan yang kedua yang bertembung ni, solat isyak dalam waktu dia sebelum masuk waktu subuh. Antara dua wajib ni. Faham ni? Antara dua wajib ni. Faham tak? Ada tanya katapi pun masuk tu. Antara dua wajib ni. Manakah yang wajib diutamakan? Wajib diutamakan kejar wukuf di Arafah walaupun tertinggal solat dalam waktu isyak. Itu. Wajib kejar wukuf di Arafah. Sampai di padang Arafah, waktu isyak masih lagi ada sembahyang isyak tunai. Masuk padang Arafah sahaja, dah sempat nak isyak, masuk waktu subuh, dia sudah meninggalkan solat isyak. Tadi suasana tu wajib kena kejar kewajipan wukuf di padang Arafah dalam waktu dia, walaupun terpaksa meninggalkan satu kewajipan, iaitu sembahyang isyak dalam waktu dia. Macam mana sidang pendengar? Sebab kalau tidak sempat wukuf di Arafah, haji ni dia tak macam semayang, dia tak macam puasa. Batal berhenti lah semayang, batal berhenti lah puasa. Haji tak sempat wukuf di padang Arafah, sampai di padang Arafah sudah subuh pagi raya, dia kena sudah haji dia. Dia tak boleh nak berhenti. Pada ni dia tak nak berhenti. Dok semayang batal, berhentilah semayang. Puasa batal, berhentilah puasa. Tapi kalau haji batal, tak sempat wukuf di Arafah sebab sudah terbit matahari pada hari raya haji, dia tak boleh nak berhenti haji, dia kena sudah. Lepas tu kena bayar dam. Lepas tu tahun depan kena mari pula. Berat tu. Kalau isyak, qada je lah isyak dalam waktu subuh tu. Dia ringan. Sebab itulah wajib kena kejar kewajipan wukuf pada Arafah dalam waktu dia. Kemudian saya ni pun gitulah, banyak perkara lagi nak sentuh ni. Nak sentuh ni. Termasuk yang sibuk-sibuk sekarang lah. Berkaitan dengan solat tarawih. Ni banyak bicara sekarang ni. Tak apalah. Tak sempat minit minggu hadapan. Pokok pangkalnya, kita fokus kepada ilmu. Apa yang kita nak lakukan, turu ilmu. Jangan kata tarawih ke, berjemaah ke, orang perempuan contohnya, sama dah.
Skala dah. Selama kening gitu dah. Ayat tu tidak dipakai. Sama dah. Skala gitu dah. Selama kening gitu dah. Ayat tu tak pakai. Kita kira ilmu kata macam mana, kitab kata macam mana, hukum kata macam mana, kita turut ilmu. Bukan turut sama dah, skala dah, selama kening dah. Itu bukan ayat. Itu bukan ayat orang belajar. Tetapi kita cerita balik lah waktunya. Satu lagi lah saya nak ambil contoh. Wajib dengan wajib. Wajib dengan wajib. Dia doktor. Dia nak semayang. Nak semayang Zuhur. Pukul 2 ke pukul 3 ke. Dia baru je dia boleh berehat. Dia pun nak ambil semayang Zuhur. Pukul 2 ke 3. Dia baru nak semayang Zuhur. Tiba-tiba panggilan kecemasan. Ada panggilan kecemasan, ada emergency. Membabitkan nyawa pesakit. Macam mana? Semayang Zuhur wajib. Selamatkan nyawa orang wajib. Tapi sekarang ni, kalau dia masuk dalam bilik pembedahan dengan kecederaan yang berlaku tu, 2-3 jam lah tak keluar doktor. Dia pula mengepalai. Kalau dia boleh keluar sekejap tak apa. Ni doktor yang mengepalai, doktor pakar ni. Dia yang mengepalai. Sekarang ni pukul 2, pukul 3 baru nak semayang Zuhur. Tiba-tiba dipanggil masuk dalam bilik pembedahan. Kalau gini, berapa jam ni? 2-3-4 jam ni habis waktu Zuhur lah ni. Sekarang macam mana? Doktor ni, satu kewajipannya tunai Zuhur dalam waktu. Satu kewajipan doktor ni, selamatkan nyawa orang. 2 kewajipan ni. Tunaikan Zuhur dalam waktu. Kemudian, kewajipan yang kedua, selamatkan nyawa orang. Antara 2 kewajipan ni, manakah yang wajib didahulukan? Ada ni. Wajib didahulukan dengan bahawa kalau kita dahulukan yang lain, berdosa kita. Walaupun yang kita buat yang lain tu hak wajib. Tapi bukan yang wajib didahulukan, kita pilih wajib hak lain. Berdosa kita. Buat benda wajib jadi berdosa. Ni kita faham ilmu. Buat benda lain pun, buat benda wajib ni, berdosa kamu. Mana pula buat benda wajib berdosa? Sebab di masa yang sama, kamu ada kewajipan yang lain. Kewajipan apa? Dia kata, dah. Nyawa dia lah. Saya nak semayang Zuhur dulu. Sebab saya wajib semayang Zuhur dalam waktu. Berdosa dia buat gitu. Kenapa berdosa? Saya semayang Zuhur ni. Ni tiang agama ni. Saya buat benda wajib ni. Betul, kamu buat benda wajib. Tapi saat tu, kamu diperlukan sebab kamu ketua, kamu pakar untuk menyelamatkan nyawa orang. Itu kewajipan kamu. Pada ni. Macam mana masa tu? Dia wajib kena selamatkan nyawa orang dulu. Walaupun akhirnya tekun melakukan pembedahan, habis waktu asar, qada dalam waktu, habis waktu Zuhur, qada dalam waktu asar. Gitu lah. Ni kalau doktor pakai mazhab Syafi'i. Tapi yang saya maklumnya, doktor ni dia kalau situasi seumpama ni, dia pakai mazhab Hanbali. Yang saya dimaklumkan lah, dia pakai mazhab Hanbali. Apabila kena darurah seumpama tu, apabila tersepit seumpama tu, dia pun jamak takhir solat fardu Zuhur. Ini bukan musafir. Ini bukan musafir lah ni. Kalau musafir mazhab Syafi'i boleh jamak. Sekarang ni bukan musafir duduk di hospital. Tak musafir. Tapi mazhab Hanbali ada 8 sebab. Berlaku salah satu 8 ni boleh jamak. Kita mazhab Syafi'inya jamak kerana musafir, jamak kerana hujan. Pandangan Manawi jamak kerana sakit. Itu pandangan Manawi, bukan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali dia ada 8 sebab. Di antaranya ni, kadang-kadang kesepitan darurah sebab membabitkan nyawa orang. Mazhab Hanbali Zuhur boleh dijamak takhirkan waktu asar. Bukan tinggal semayang lah. Itu jamak takhir mazhab Hanbali. Kalau kita terus beramal dengan pekoh mazhab Syafi'i, kita tinggal semayang Zuhur. Macam mana sidang pendengar? Itu hak wajib dengan hak wajib. Nanti saya akan pergi sedikit laginya hak wajib dengan hak sunat. Hak wajib dengan sunat ni pun saya nak tekan jugalah.
Kemudian macam mana pula ni ada masa 10 minit lagi ni. Macam mana kalau sunat dengan makruh? Sunat dengan makruh macam mana? Sunat dengan makruh. Orang perempuan secara mutlaknya sunat, aula, afdal solat di rumah sendiri. Afdal, aula, sunat solat di rumah sendiri. Nabi SAW bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masjidah wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kamu menegah akan perempuan-perempuan kamu akan masjid, dan bermula rumah-rumah bagi perempuan kamu lebih afdal bagi mereka bagi perempuan kamu. Rumah lebih afdal. Rumah lebih afdal. Kenapa perempuan ni lebih afdal? Sunat dia semayang di rumah. Tapi orang lelaki makruh tegah. Makruh tegah ni ulama pun tanggung. Itu pada masa Nabi tidak ada fitnah. Ataupun ditanggung atas perempuan mana? Ghairi mustahad. Ditanggung atas perempuan yang tidak diingin, seperti perempuan tua. Jangan cegah, dia nak pergi sejik. Perempuan tua nak pergi masjid, mak masjid, jangan cegah. Makruh kita tegah. Tapi walaupun begitu, afdal bagi mereka di rumah juga. Afdal bagi mereka di rumah. Tapi nak masjid, jangan tegah. Tapi kena jaga adab dah di masjid ni. Jaga hukum pula. Pakai stokem molek. Jangan nampak betih tika berjalan. Jangan nampak pangkal lengan tika berjalan. Jaga molek aurah tu. Jangan pakai jangok-jangok. Jangan pakai wangi-wangi. Tu kena jaga tu. Adapun kalau perempuan yang syab, perempuan muda, dimakruhkan datang berjemaah di masjid. Dimakruhkan datang berjemaah di masjid sembahyang waktu sementara sembahyang tarawih. Jadi yang afdal bagi perempuan syab, perempuan muda ni sembahyang di mana? Sembahyang Jumaat ke, sembahyang tarawih ke, afdalnya di rumah. Tiba-tiba bertembung antara yang sunat yang afdal dengan yang makruh. Tu dia bincang lah. Sunat dengan makruh. Dia nak pilih hak makruh juga. Tu nasib dia lah. Tu ni apa panggil, perasaan dia dah tu. Nafsu sendiri dah tu, bukan hukum. Pada ni perempuan muda pergi masjid makruh. Bukan pergi masjid makruh, boleh faham molek. Pergi sembahyang berjemaah di masjid tu makruh. Kalau pergi masjid kerana nak belajar fardu ain, apa nak makruh pula tu, wajib. Pada ni bukan pergi masjid tu, pergi berjemaah di masjid tu makruh. Tu perempuan pergi pasar raya, perempuan muda-muda pergi pasar raya, perempuan muda-muda pergi bazar Ramadan. Tu kita bicara hukum lain pula. Kita bicara ni hukum pergi ke masjid sebab nak berjemaah. Tu perempuan muda-muda pergi kerja di pejabat. Tu kita bicara lain pula. Kenapa dia pergi pasar raya? Kenapa dia pergi bekerja? Apa keperluan dalam kehidupan dia? Sebab barang yang ada di pasar raya tidak ada di rumah. Memang kena pergi beli. Kenapa kamu pergi beli sendiri? Kenapa kamu cari rezeki sendiri? Tu nak bicara tu lah pula. Ada pun sekarang ni, perempuan muda ni nak ke masjid. Nak buat apa? Nak semayang. Di rumah tak boleh ke? Tak ada pergi pasar raya. Barang di pasar raya, makanan, tak ada di rumah. Barang di pejabat cari rezeki, tak ada di rumah. Adapun untuk sembahyang, pada ni di rumah boleh sembahyang. Itu lebih afdal. Itu disunatkan bagi perempuan. Tambah perempuan ni perempuan muda. Ada yang bertanya ni, dia singgah kerana dia musafir. Tu yelah. Tu kerana tu lah musafir. Ada pula terpaksa ikut suami. Suami suruh ikut. Beritahu ke suami, afdal sayanya semayang di rumah. Makruh saya ikut kamu. Pada tu lah saya tua dulu baru saya boleh ikut kamu. Ada ni. Suami kena faham lah di situ. Sebab apa makruh? Kerana ditakuti fitnah. Itu elah dia. Kalau tak jadi fitnah sebab dia makruh ni, wa yukrahu li syab apa minal fitnah. Dimakruhkan datang ke masjid. Dimakruhkan datang masjid bagi perempuan muda
Kerana takut fitnah. Kata tak fitnah tak apa. Tempat-tempat pengajian, perempuan berjemaah di masjid, di surau. Pelajar perempuan berjemaah. Sebelah ni ada pelajar lelaki. Tapi kenapa mereka berjemaah? Tak ada kena-ngena langsung. Apa ni? Tak ada fitnah langsung. Kenapa? Sebab tak jumpa langsung. Perempuan, dia punya tempat duduk dia di belakang masjid, di belakang surau. Lelaki dia kawasan dia. Jadi orang perempuan, lelaki pergi masjid, tak ada kena-mengena pun antara lelaki perempuan. Tak jumpa pun lelaki perempuan. Maka tu tak ada fitnah. Maka tak makruh lah. Berbeza dengan kita sekarang. Tambahan pula, kalau masjid tu masjid yang tidak mesra muslimat. Banyak masjid yang tidak mesra muslimat. Kalau masjid yang tidak mesra muslimat ni bukan perempuan muda, perempuan tua pun kena cermak molek-molek. Macam mana masjid tidak mesra muslimat? Ni. Masjid macam mana tak mesra muslimat? Masjid yang mana dia ada tempat parking lelaki dengan perempuan, naik tangga, tangga sama lelaki perempuan, selipar lelaki si perempuan duduk sebelah-sebelah. Di tangga pun sama-sama lelaki perempuan sebelah-sebelah. Di beranda masjid pun sama lelaki perempuan sebelah-sebelah. Tempat semayang barulah berasingan. Pandai ni. Tu bukan mesra muslimat gitu. Ada masjid comel. Dia belah lelaki, belah kanan, belah perempuan, belah kiri. Parking dekat-dekat dengan kawasan belah perempuan. Suami dia akan melangkah di kawasan lelaki, isteri dia akan jumpa kawan-kawan perempuan dia, naik tangga, di tangga tu perempuan saja. Di beranda, beranda tu perempuan saja, masuk kawasan perempuan. Tu baru panggil masjid mesra muslimat. Tengoklah, masjid mana yang mesra muslimat, masjid mana yang tidak mesra muslimat. Kalau tidak mesra muslimat, perempuan yang ajus sekalipun, perempuan yang tua sekalipun, kena cermat juga. Ada pun perempuan yang syab, yang muda, dimakruhkan kerana takut dia fitnah. Malaikat saya contoh dia tempat pengajian yang memang berasingan sungguh-sungguh antara tempat pelajar lelaki dengan tempat pelajar perempuan. Itu pun kadang-kadang hak jenis nakal, macam-macam cara dibuat. Ada dinding antara lagi perempuan, dia tebuk dinding, dia diulu ketah, macam-macam lah. Tu adalah segelintir hak perangai nakal tu. Tu tak apalah, tu segelintir. Jadi sekarang ni sunatnya semayang di rumah, mek-mek. Kalau pergi masjid orang muda-muda ni makruh. Sunat dengan makruh nak pilih hak mana? Tu sodok tanya saya lah waktunya. Perempuan muda ni semayang di rumah lah. Untuk dia di rumah. Pergi masjid makruh. Banyak-banyak hal sekarang ni di masjid ni boleh berlaku. Bukan kata dulu gelap fitnah, sekarang cerah pun fitnah, macam-macam perkara. Jadi kalau semayang di rumah, itu afdal, sunat bagi perempuan muda. Perempuan tua pun lebih aula di rumah, tapi tak apa yang nak pergi masjid. Kalau pergi masjid perempuan muda ni, bini dia muda, suami nak bawa, anak dia muda, ayahnya nak bawa, makruh. Jadi bertembung sunat dengan makruh. Nak pilih hak mana? Hak tu faham-faham lah. Takkan nak pilih hak makruh, pilih hak sunat lah. Kita bulan Ramadan ni, pahala perkara sunat boleh, pahala seperti perkara fardu di bulan yang lain. Dia gitu. Pandai ni. Jadi kita ni cukuplah sejam ni. Ni ada komen dia ni, Sabah masuk waktu berbuka puasa sudah, dia kata. Orang Sabah boleh buka puasa dah. Kita tunggu masa lagi lah. Jadi untuk menghadapan insyaAllah, saya akan tambah sedikit lagi wajib dengan sunat sebelum saya masuk semula kepada pembicaraan sunat-sunat ketika berwuduk. Jadi kepada yang mengikuti Money FM ni, kalau mungkinlah percakapan saya tu agak cepat sikit, tak sempat nak memahami, macam sebut tadilah, boleh tengok kembali dalam FB Manis FM. Sebab mungkin saya pun agak cakap pun mungkin laju-laju, mungkin kadang-kadang percakapan pun tersasul nak sebut perkataan lain, keluar perkataan lain. Jadi kita bulan Ramadan ni, lagilah kita lipat gandakan belajar agama. Bulan Ramadan lagi kita lipat gandakan belajar agama. Sebab kita belajar agama bulan Ramadan sejam, alhamdulillah. Petang ni 5.30 6.30, seperti belajar agama di bulan yang lain 70 jam. 70 jam berapa hari sidang pendengar? 24 jam sehari, 70 jam. 3 hari ke berapa?
Kita belajar kuliah agama petang ni 5.30 sampai 6.30. Alhamdulillah, sejam bulan Ramadan. Seperti kita belajar 70 jam di bulan yang lain. Itulah kelebihan bulan Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan bukan bulan kita tinggal belajar. Itu tak cerdik itu. Bulan Ramadan tinggal belajar, tu dah cerdik. Bulan Ramadan lah lagi terlipat gandakan belajar sebab pahalanya berganda-ganda. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah beri kekuatan kita pada beramal dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.